الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Inna Aisyah radhiyallahu anha qalat lam a'qil abawayya illa wahuma yadinani ad-din wa lam yamurra alayna yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafay an-nahar bukratan wa 'ashiyah. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, semenjak daripada aku aqil baligh, sedang aku, mak ayah aku telah pun Islam. Aisyah cerita. Aisyah dia isteri Nabi yang ketiga. Mula-mula Nabi SAW kahwin dengan Khadijah. Umur Nabi 25, Khadijah 40. Selama Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. 25 tahun Khadijah menjadi isteri Nabi. 25 tahun Nabi tak kahwin siapa-siapa. Selepas 25 tahun, umur Nabi sudah 50. Khadijah wafat. Daripada Khadijah wafat itu 2 tahun Nabi tak kahwin. Umur Nabi 52, baru Nabi kahwin dengan isteri yang kedua. Nama dia Saudah. Masa Nabi kahwin dengan Saudah, Saudah umur 80. Dengan itu, maka tertolak dakwaan orang yang kata Nabi ini gila perempuan. 25 tahun Nabi ada seorang isteri saja, Khadijah. Kalau Nabi jenis gila perempuan, masa tu dah ramai isteri. Bukanlah orang ramai isteri gila perempuan, tapi orang kata. Dan orang tohmah Nabi macam tu. Orang kata Nabi ni gila perempuan. Pasal tu isteri dia sampai 11, termasuk seorang perempuan jariah, jadi 12. Kalau kita tengok balik, Nabi SAW umur 25, kahwin dengan perempuan umur 40. Nabi bukan gila perempuan. 25 tahun Nabi ada seorang isteri saja, Khadijah saja. Wafat Khadijah, Nabi sudah umur 50. 2 tahun Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa, kerana tak boleh lupa Khadijah. Selepas 2 tahun Nabi kahwin dengan Saudah.
Saudah adalah janda yang pertama dalam Islam. Dia ada cerita dia. Suami dia mati dalam perang dan Nabi ambil dia buat isteri, sedangkan Saudah, satu riwayat mengatakan umur sudah 80, sedangkan Nabi 52. Kemudianlah baru Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu cerita dia. Aisyah radhiyallahu anha, dia satu-satunya isteri Nabi yang anak darah. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku cerdik-cerdik, mak aku, ayah aku Islam. Dia kata, walam yamurra alaina yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayn nahar bukratan wa ashiyah. Aku budak-budak lagi, dia kata, tapi masa tu aku dah ingat dah Nabi sallallahu alaihi wasallam kawan baik ayah aku. Dia kata, baiknya Nabi dengan ayah aku ni sehingga kan siang malam, pagi petang Nabi bertandang di rumah aku. Aisyah cerita, dia flashback cerita lama. Baiknya ayah aku Abu Bakar As-Siddiq ni dengan Nabi SAW, baiknya mereka ni sampai Nabi SAW ni duk mai rumah Sayyidina Abu Bakar ni bukratan wa asyiyah, pagi petang siang malam. Ada masa sampailah Nabi di rumah Abu Bakar, sayang Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni sampai macam tu sekali. Summa bada li Abi Bakrin fabtana masjidan bi fina'i dari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Abu Bakar As-Siddiq ni dia begitu sekali. Kalau orang hari ni kata ta'asub, kalau orang hari ni kata fanatik, kalau orang hari ni kata macam-macam. Abu Bakar As-Siddiq dia begitu sekali ta'asub kepada persahabatan dia dengan Nabi dan kepada apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia buat satu masjid di depan rumah dia. Sampai dia buat satu masjid. Masjid ni kalau kita hari ni kata surau ajalah. Arab dia tak ada istilah surau, madrasah, menaksah apa, tak ada. Dia semua masjid. Buat tempat sujud semayang, masjid. Masjid makna dia tempat sujud. Kalau dalam rumah, ambil satu bilik ke satu penjuru dalam rumah, buat tempat kita duduk semayang, laki bini kita dengan isteri kita dengan anak kita semayang bila pun tentu. Yang tu dia panggil musalla. Dia panggil tempat semayang. Kalau buat bangunan asin, dia panggil masjid. Dia tak ada surau. Dia panggil masjid. Abu Bakar As-Siddiq depan laman rumah dia. Fina makna dia padang, makna dia laman. Laman rumah tu bifina idari. Di depan laman rumah dia tu dia buat satu macam pondok kecil, tempat dia nak semayang, dia nak baca Quran, dia nak beribadah, dia nak zikir, dia nak apa, dia khususkan satu bangunan di halaman rumah dia. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah ni, siapa-siapa yang nak jadi bakal haji dalam sikit masa ni, kalau dia berkesempatan sampai di Madinah, kalau tuan-tuan masuk dalam Masjid Nabawi itu, di mana rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dimaksudkan dalam hadis ni? Tahu mana rumah dia? Rumah dia balik pintu Babus Salam Masjid Nabawi. Kita masuk Masjid Nabawi ni, kalau kata ni Masjid Nabawi, ini arah kiblatnya. Balik sana Babus Salam, balik kanan kita menghadap kiblat, balik kanan pintu mula tu Babus Salam, balik kiri pintu ujung balik ni dia panggil Babul Baqi'. Yang kita lalu depan makam Nabi nak keluar nak pergi perkuburan Baqi' itu Babul Baqi'. Rumah Sayyidina Abu Bakar sebelah Babus Salam, antara Babus Salam dengan Babul Rahmah. Kalau tuan-tuan pergi sampai hari ni ada lagi. Dia macam bangunan 2 tingkat dalam masjid. Dalam masjid dia macam bangunan 2 tingkat. Dia tulis di sana. Kalau siapa pergi ni, pergi saja pergi renung tengok. Dia tulis di bangunan 2 tingkat. Dalam Masjid Nabawi tu, dia tulis Khawqah Abi Bakar. Dia tulis tu Khawqah. Khaf waw, khaf ta marbutah. Khawqah Abi Bakar. Itu rumah Abu Bakar As-Siddiq masa zaman Nabi hidup dulu. Dia kekalkan sampai hari ni. Tapi hari ni dia 2 tingkat. Di atas tu dia buat tempat semayang VVIP hari ni. Kalau ada VVIP jadi tetamu kerajaan Saudi, dia tak dan nak atok tempat untuk semayang di Raudhah ke apa, dia pun naik semayang atas tu.
Di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itulah cerita ni, cerita hadis yang kita duk baca ni. Maka di depan laman tu Sayyidina Abu Bakar buat satu tempat, dia kata masjid bi fina'i dari fa kana yusalli fi. Abu Bakar semayang di masjid dia buat depan rumah dia ni. Wa yaqra'ul Quran. Kalau dia nak baca Quran, dia pergi masuk dalam masjid, dalam pondok kecil hak dia buat masjid ni. Fa yaqifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaih. Sehingga kan perbuatan Abu Bakar itu menarik perhatian orang semua. Menarik perhatian orang pakat duk pergi tengok Sayyidina Abu Bakar ni. Dia buat rumah satu tantu, pondok-pondok dia buat satu tantu, dia baca Quran, dia nak semayang sunat, malam-malam bangkit apa semua, dia duk buat di situ. Sehingga kan orang-orang yang belum Islam ni pun takjub, pergi duk kelitin tengok Sayyidina Abu Bakar duk beribadat dalam tu. Wa kana Abu Bakrin rajulun bakka. Aisyah kata Abu Bakar As-Siddiq, pak aku ni, dia ni rajulun bakka. Dia ni orang yang kuat teriak, kuat menangis. La yamliku ainaihi idza qara al-Quran. Dia satu masalah dia. Dia bila dia baca Quran, la yamliku ainaihi. Dia tak boleh kontrol mata dia, mesti teriak. Abu Bakar As-Siddiq apabila dia baca Quran, la yamliku ainaihi, dia tak boleh memiliki dua matanya. Maksudnya dia tak boleh kontrol ayat mata dia. Dia baca aja Quran, ayat mata bercucuk. Fa afza'a dzalika asyrafa Quraisy minal musyrikin. Sehingga orang-orang musyrikin pun jadi, depa berasa hebat dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Dia bukan sahaja masuk Islam jadi orang Islam biasa, tetapi dia satu orang Islam yang sangat luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu sekali orang dia. Jadi rumah dia, kalau siapa pergi ni Masjid Nabawi tu, balik kanan kita menghadap arah kiblat, balik kanan tu pintu Babus Salam. Antara Babus Salam dengan Babur Rahmah, rumah dia mendekati Babus Salam. Ke arah Babus Salam dia ada tulis sampai hari ni Khawkhah Abi Bakrin. Itu satu rumah dia. Dia ada lagi satu rumah dia berbetulan dengan Babun Nisa. Orang perempuan duk pergi semayang Masjid Nabawi, Babun Nisa tu, pintu Nisa tu, keluar tu satu lagi rumah Sayyidina Abu Bakar. Lagi satu rumah Sayyidina Abu Bakar sebelah Masjid Quba. Pada hari wafat Nabi SAW, orang pergi habaq dekat dia. Masa tu Abu Bakar ada di rumah tu, rumah dekat dengan Masjid Quba. Bila orang main habaq kata Nabi wafat, dia sengap sunyi tak kata apa, dia ambil kuda, dia pacu kuda daripada Quba tu. Dia pi sampai ke Masjid Nabawi, ke rumah Nabi, dia masuk, dia tengok Nabi orang dah buah atas pangkin elok dah, dia pi, dia buka kain tudung yang tutup muka Nabi, dia teriak. Itu dia di rumah sana. Dia ada beberapa rumah. Belakang daripada atas daripada Babul Nisa nak pi ke Babul Baqi', dia ada satu dia panggil Babul Jibril. Tuan-tuan pi ada apa hari ni Bab Jibril dia panggil. Betul dengan Bab Jibril tu rumah Sayyidina Osman bin Affan. Bila kita sampai di sana, kita buat pemetaan semula. Kita petakan balik. Kita dah ada di Madinah ni, kita petakan balik. Kita relate sebalik benda tu dengan apa yang kita duk dengar dalam hadis ni. Kita nampak, oh dulu masa Nabi ada, rumah Nabi dekat makam ni. Beralih pergi balik Babus Salam, Abu Bakar ada rumah sini. Beralih tengok betul dengan Babun Nisa ni, sini ada satu lagi rumah Sayyidina Abu Bakar. Tengok, keluar daripada pintu tu, Babul Baqi' tu, keluar balik kanan tu. Di situ rumah anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Rumah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang banyak riwayat hadis. Jalan pi tak apa jauh nak menghala ke kubur Baqi' tu, jalan pi tu tuan-tuan akan lintas satu rumah. Lah tak ada lah, padang lah. Dulu tuan-tuan akan lintas rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Yang Nabi bila sampai di Madinah, unta Nabi pilih rumah dia untuk Nabi nak bermalam. Daripada pintu Baqi' nak pi ke kubur Baqi' itu, pertengahan tu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau tuan-tuan pergi duduk sebelah pintu balik sini, sebelah Hotel Hilton apa semua ni, tuan-tuan nak masuk pergi, tuan-tuan akan lintas rumah Abdul Rahman bin Auf. Sebelum jumpa rumah Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan akan jumpa satu, dululah cerita. Dulu dia ada satu kebun korma, nama dia Bayruha.
kepunyaan Abu Talha. Bayruha dok ada di belah belakang ni kepunyaan Abu Talha, yang apabila Nabi baca saja ayat Quran, cerita kata satu orang tidak dianggap baik sehinggalah dia sampai ke tahap benda hak dia paling sayang dia boleh infak, dia boleh bagi ke jalan Allah. Inilah orang yang paling baik. Abu Talha terus bangkit lah tu juga, dia kata, ya Rasulullah, tak ada benda yang saya paling sayang melainkan kebun kurma ni lah yang saya paling sayang. Saya bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana ni, daripada deret Hilton nak mai ke apa Dalah Taibah apa semua ni, nak pi ke pintu Masjid Nabawi tu, di situlah kebun kurma yang paling baik buah kurma di Madinah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar Masjid Nabawi tu, sekitar tu dia ada cerita-cerita yang bermacam-macam. Yang apabila kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala sampai di sana, kita ingat-ingatkan balik benda-benda ni semua. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 140. Muka surat 140 kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Kita sambung di situ. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Dan sungguh telah datang akan ahli Fir'aun dan Fir'aun oleh rasul yang menakuti mereka dengan azab kalau tidak beriman. Malam ni dia nak cerita tentang kehancuran Fir'aun. Fir'aun yang cerita dia kita dengar daripada zaman budak-budak sampai lah ni, macam-macam cerita Fir'aun jahat ni, cerita Fir'aun buat macam-macam ni, kita dah dengar sangat dah. Malam ni dia nak cerita dekat kita kehancuran Fir'aun. Allah start ayat ni dengan nak kata apa? Dia kata, ingat balik ketika aku hantar utusan aku pergi jumpa dia. Siapa dia utusan Allah pada masa tu? Musa dan Harun. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah suruh dua-dua ni pergi jumpa Fir'aun, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka tiada beriman mereka itu. Nabi Musa pi, Nabi Harun pi, bercakap elok-elok, cakap baik-baik. Ujuk dia, cuba nak pimpin dia, cuba nak nasihat dia, cuba nak ajak dia supaya beriman dengan Allah, supaya ikut apa yang Allah suruh dan sebagainya. Bukan kata Fir'aun, sekali dengan Fir'aun, sekali dengan pengikut dia. Mereka tolak Nabi Musa, mereka tolak Nabi Harun. Bahkan firman Allah, kazzabu bi ayatina kulliha. Maka dusta mereka itu, yakni Fir'aun dan orang-orang dia, mendustakan seruan Nabi Musa dan Harun ini. Dengan segala mukjizat yang kami bagi di atas tangan Nabi Musa itu, mereka tetap mendustakannya. Apa yang Allah tak bagi kepada Nabi Musa? Sebab zaman Fir'aun ini zaman apa? Zaman kemuncak kepada mengagungkan sihir. Zaman Fir'aun kemuncak kepada ilmu sihir zaman Fir'aun. Sehingga Fir'aun bela segala ahli-ahli sihir ni, dia bela mereka ni semua, dia bagi makan, dia bagi duit, dia bagi apa. Mereka punya kerja satu aja, hari-hari main dengan ilmu sihir mereka ni. Dia nak mereka ni jadi mahir dalam ilmu sihir. Sebab Fir'aun, hobi dia syok dengan ilmu sihir. Maka sesuai dengan minat Fir'aun itu, Allah hantar mai Nabi Musa alaihi salam. Allah bekalkan kepada Nabi Musa mukjizat yang boleh menewaskan sihir yang paling pandai. Tuan-tuan dah dengar cerita macam mana bila dibuat satu perjumpaan besar-besaran ahli-ahli sihir dia dengan Nabi Musa. Mereka lepas tali berapa banyak di depan Nabi Musa, tali tukar jadi ulang. Nabi Musa dia bukan ahli sihir. Bila tengok ulang dia ada keliling dia pun panik. Tuhan bagi tahu dekat dia, Musa, lempar tongkat yang dia pegang tu. Dia lempar tukar jadi ulang paling besar, telan habis ulang-ulang ahli sihir ada ni. Nampak? Allah nak jatuhkan sihir yang diagung-agungkan oleh Fir'aun ini dengan mukjizat hebat yang Allah bagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi mereka kata apa? Oh, mereka kata dia ni tok guru sihir lagi hebat daripada kita. Mereka tak kata mukjizat. Ni yang dia kata ni, kazzabu bi ayatina kulliha. Maka dusta mereka itu. Fir'aun dan orang-orang dia mendustakan benda yang mereka tengok depan mata ni, yakni mukjizat yang Allah bagi di atas tangan Nabi Musa itu.
sekalian mukjizat yang ke-9 yang dia dah cerita dalam ayat sebelum ni, macam-macam satu mukjizat Nabi Musa ni, sampai apa nama ayak semua tukar bagi jadi darah, apa bafadi', apa nama kata, macam-macam ada 9 semua cerita. Firman Allah, fa akhadnahum akhza azizin muqtadir, maka kami ambil tindakan akan mereka itu, yakni akan Fir'aun dan kaumnya itu, akan sebagai ambil orang yang sangat kuat lagi sangat berkuasa. Tuhan ambil tindakan bila sampai masa Tuhan ambil tindakan kepada Fir'aun ini, Allah ambil satu tindakan yang sangat dahsyat sehingga siapa pun tak boleh nak challenge tindakan yang Tuhan ambil. Tuhan buat apa dekat dia? Bagi tenggelam dalam Laut Merah. Habis, tak boleh buat apa. Senang aja. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak ambil tindakan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia kata jadi. Apa sahaja Allah nak buat, bukan zaman tu, zaman hari ni sampailah hari kiamat esok ni. Kalau Tuhan nak ambil tindakan, kalau Tuhan nak ambil tindakan, senang bagi Tuhan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tiada lemah daripada suatu. Tuhan kalau dia nak ambil tindakan, dia tak lemah. Tak ada siapa boleh menghalang dia daripada mengambil tindakan. Dengan azab, Allah rejam Fir'aun dan tentera dan pengikut dia. Allah rejam mereka itu, Allah tenggelamkan mereka itu di dalam laut, maka mati sekaliannya, dia kata. Habis. Firman Allah, akuffarukum khairun min ulaikum. Tuhan tanya. Tuhan tanya balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah segala kafir kamu, yakni kafir Quraisy Mekah ini terlebih baik daripada mereka itu, yakni kafir-kafir yang dusta Nabi Nuh, kafir yang dusta Nabi Hud, kafir yang dusta Nabi Saleh, kafir yang dusta Nabi Lut, kafir yang dusta Nabi Musa? Adakah orang kafir Mekah, adakah orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah rasa mereka lebih kuat daripada umat Nabi Nuh? Adakah mereka rasa mereka lebih kuat daripada umat Nabi Saleh? Adakah mereka rasa mereka lebih kuat daripada umat Nabi Lut? Adakah mereka rasa mereka lebih kuat daripada Fir'aun yang menjadi umat Nabi Musa? Adakah kafir musyrikin Makkah rasa mereka lebih kuat daripada umat-umat dulu kala? Kalau umat-umat dulu kala yang kuat-kuat pun kami musnahkan habis semua, awak kafir Quraisy Mekah ingat Tuhan tak boleh ke nak musnahkan mereka? Itu maksud ayat ni. Maka kamu tiada kena azab seperti mana mereka itu. Hampa jangan rasa hampa tak kena azab macam mana umat Nabi Lut kena. Hampa tak kena azab macam mana Fir'aun kena. Maka hampa rasa hampa lebih kuat daripada mereka. Mereka tak kuat, pasal itu mereka kena azab. Kita tak kena, pasal kita kuat. Jangan ingat macam tu. Tuhan kata, amlakum bara'atun fi zubur, ataupun bagi kamu wahai kafir Mekah, kamu rasa kamu akan terlepas daripada azab yang pada dalam segala kitab-kitab yang kamu baca dulu? Allah suruh Nabi bertanya kepada kafir Mekah ni, hampa baca Taurat, hampa baca Zabur, hampa baca Injil, hampa dengar cerita macam mana umat-umat dulu kena. Hampa rasa hampa tak boleh kena ke macam umat-umat dulu kena? Ataupun dalam kitab yang hampa baca, Tuhan kata, ataupun dalam kitab yang hampa baca ni bagi tahu kata hampa tak akan kena azab. Apa cerita hampa ni? Yakni adakah dalam kitab mana-mana Nabi yang kamu baca ada mengatakan bahawa kamu kafir Quraisy tiada kena azab? Tuhan suruh Nabi Muhammad pergi tanya musyrikin Makkah ni, hampa ada jumpa ke dalam mana-mana kitab yang hampa baca kata hampa tak akan kena azab? Ditanya Ustaz Muhammad dekat mereka ni, maka yang kena azab itu hanyalah kafir-kafir lain. Maka jawabnya dia kata tidak ada. Tak ada satu kitab yang Tuhan buat turun yang abang kata hampa terlepas daripada azab. Tak ada. Makna dia apa? Maknanya hampa akan kena. Tetapi segala kafir yang dusta Rasul, semuanya semacam saja. Tiada beza di antara mereka itu. Kerana azab sekalian kamu, kerana akan kena azab sekalian kamu dan mereka itu. Tak ada beza. Kalau umat Nabi Lut derhaka kena azab, umat Nabi Muhammad pun derhaka akan kena azab. Cuma kalau hampa tak kena atas dunia, akhirat hampa kena azab, hampa tak boleh lari. Itu maksud dia.
firman Allah, am yaquluna nahnu jami'un muntasir, ataupun berkata mereka itu, yakni segala kafir Mekah itu, kami sekaliannya jami' muntasir, kami sekaliannya bersatu kuat dan kami pasti akan menang ke atas Muhammad. Jami' ni maksud dia apa? Kami solid. Kami ni kafir musyrikin Makkah, kami gabung sekali dengan Yahudi yang ada di Madinah. Kami menjadi satu pasukan yang bersekutu. Kami nak lawan Muhammad Islam satu ni. Kami oleh kerana dah boleh bersekutu, dah boleh bersatu, maka kami pasti akan menang. Adakah hampa rasa macam tu? Tuhan tanya. Kan dia bila ramai, musyrikin Makkah ramai. Dia bani macam-macam ada depa ni. Depa join jadi satu. Bila Nabi hijrah Mekah mai ke Madinah, di Madinah ni tempat Yahudi. Madinah ni tempat Yahudi. Ada ramai Yahudi di sana, daripada Bani Quraizah, daripada Bani Nadir, daripada Bani Qainuqa. Tiap-tiap satu suku Yahudi ni ada berapa ramai orang dia. Semua suku Yahudi ni boleh pergi bergabung dengan kafir musyrikin Makkah atas satu tujuan. Apa dia? Nak hantam Nabi Muhammad. Oleh kerana daripada wujud satu association, dah wujud satu persatuan di kalangan mereka ni semua bersatu nak menentang Nabi, mereka rasa mereka tak mungkin kalah. Macam hari ni, tuan-tuan, macam hari ni lah. Hari ni Islam, nama kata Islam ni, mereka bersatu semua nak hantam Islam. Mereka bersatu. Bersatu. Atas nama apa pun, mereka boleh bersatu dengan syarat apa? Islam ni kita nak kena ajak. Hari ni Barack Obama menang. Tak tahulah dasar Amerika ada nak berubah ke, ada nak bertukang ke, nak jadi macam mana ke apa, wallahu alam. Kita doa mudah-mudahan ada sikit kebaikan daripada hadu ada hari ni. Jangan duk ingat dia ni pasal abang dia nama Malik. Malik apa kata ni? Abang dia nama Malik. Barack Obama ni, abang dia nama Malik. Dia ni pernah pergi mengaji di Indonesia. Dia boleh cakap Melayu. Barack Obama ni kalau turun mai Tanjung Bendang, memang cakap Melayu. Cakap Melayu kalau mai Tanjung Bendang. Barack Obama ni, baca cerita dia. Tadi sahabat dia duk cerita duk mai tadi. Duk surf internet, tengok duk baca cerita tentang Barack Obama. Kita kena baca. Tentu jangan ingat dia Amerika, dia punya pasal dah. Dasar dia boleh mengganggu kita semua. So kita kena tahu dia siapa. Kita kena tahu dia ni orang lugu mana. Kita kena tahu latar belakang dia siapa. Mak dia siapa, ayah dia siapa. Mak dengan ayah dia bercerai, dia pindah pergi ke mana. Dia pernah main duduk di Indonesia. Mak dia menikah dengan orang Indonesia pula kemudiannya. Abang dia nama Malik tu, saya kata Malik ni jangan cek-cek tengok orang titi serong. Baru je. Baru lah titi serong nak jadi macam-macam. Kan kita pun tak tahu pasal dia punya sejarah ni. Hari ni perubahan di Amerika. Satu pasal dia ni campuran orang kulit putih dengan apa nama orang Kenya. Pak asal dia orang Kenya, orang kulit hitam. Satu-satunya Presiden Amerika yang bukan berasal daripada kulit putih. Satu perubahan. Kemudian dengan dasar dia semasa kempen. Semasa kempen dia punya dasar dia apa? Dia kata kalau dia menang, dia kata semua tentera Amerika yang combat ni bahagian perang ada di Iraq, ada di Afghanistan, semua dia akan tarik keluar. Dia kata dia akan withdraw keluar. Dan dia menang besar. Mana itu suara hati seluruh rakyat Amerika. Mereka pun tak suka. Pasal apa? Bukan mereka tak suka orang Islam kena bunuh. Mereka tak suka dia beradik mereka pergi mati di Iraq. Tak kira lah dia tak suka pasal apa. Itu dia punya hal. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya selamatkan orang Islam yang ada di Iraq tu. Selamatkan orang Islam yang ada di Afghanistan tu daripada tangan-tangan jahat Amerika ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini ceritanya. Mereka bersatu. Atas nama apapun, Amerika ke, Rusia ke, atas nama Jerman ke, atas nama Australia ke, apakah. Bila mai soal pertembungan dengan blok Islam, mereka akan jadi satu blok. Rupa-rupanya cerita ni dia daripada dulu. Dia bukan cerita baru. Cerita permusuhan terhadap Islam ini, cerita daripada dulu. Hari ni kita duk baca Quran, surah Al-Qamar ni, dia cerita balik dekat kita benda ni. Bagaimana mereka ni? Dia kata am yaquluna nahnu jami'. Mereka kata kami ni jami', kami ni bersatu, kami ramai, muntasir, kami tentu menang. Mereka kata begitu egonya musuh Islam apabila menghadapi Islam. Dia yakin dia menang dengan Islam ni. Begitu.
Baik, sambung dia kata dan turun tak kala kata Abu Jahal. Ayat ni dia ada sebab nuzul dia. Sebab turun dia. Pasal apa? Dia kata satu hari, dia kata Abu Jahal. Bila? Pada hari berlaku perang Badar. Apa kata Abu Jahal ni? Dia kata kita sekalian pasti akan menang. Masa nak jadi perang Badar, perang pertama dalam Islam. Abu Jahal turun dalam perang Badar ni, dia turun dengan 100% keyakinan dia akan menang ke atas Islam. Sebelum langkah kaki turun pergi perang tu, dia bagi ucapan dekat tentera-tentera dia. Kita ni nahnu jami' muntasir. Dia kata kita ni semua bersatu dan kita tentu menang. Dia kata, oh, bakang semangat rentung buat ni dengar. Turun pergi dalam medan perang, kehendak Allah mengatasi takdir yang dibuat oleh manusia. Menang Islam yang 300 orang lebih ni, mengalahkan kafir yang berjumlah 1000 orang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Tuhan kata apa? Lagi akan dikalah akan segala jemaah kafir Makkah itu. Tuhan pun marah. Bila Abu Jahal pergi cakap macam tu, pergi cakap kata kita garanti menang lawan Muhammad ni. Oh, Tuhan tak boleh dengar. Tuhan tak boleh dengar. Cakap juah ni Tuhan tak boleh dengar. Tuhan jawab balik. Dia kata apa? Sayuhzamul jam'u. Tuhan kata, kami pasti akan kalahkan kafir ni semua. Wa yuwalluna dubur. Kami akan pastikan mereka lari daripada medan perang tu. Cabut lari tinggal medan perang. Bila Tuhan bagi jaminan macam tu, jadi dah apa yang Tuhan kata? Jadi orang Islam menang besar di dalam perang Badar itu dan berpaling dubur mereka itu ke belakang, yakni cabut lari daripada medan perang Badar. Maka dikalah mereka itu di Badar dan menang Nabi SAW atas mereka itu dengan bunuh 70 orang besar Quraisy. 70 orang mati, termasuk Abu Jahal tadi ni. Dia mati di dalam perang Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan baca tafsir macam ni tak rasa apa-apa. Saya rasa sakit engkung nak raya sorah kan. Tak, tuan-tuan tak rasa apa-apa. Tak rasa ke kata Tuhan yang tolong Nabi tu, Tuhan tu ada adalah ni. Kalau Tuhan boleh tolong Nabi dulu, tak bolehkah Tuhan tu tolong kita lah ni? Tak ada rasa begitu kah? Kena rasa. Tuhan boleh tolong, tapi Tuhan nak tengok kita. Kita kena buat kerja seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru bantuan Tuhan akan mai. Dia macam tu. Baik. Dia kata dan tawan 70 orang. 70 orang mati dalam perang Badar, 70 orang kena tawan. Seorang daripada yang kena tawan itu ialah Abbas. Dia siapa? Dia am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia uncle, dia pakcik Nabi. Al-Abbas kemudiannya masuk Islam. Tapi masa perang Badar dia belum Islam lagi. Dia tak mau pergi dalam perang Badar ni. Masa tu Al-Abbas ni dah duk i'ah dah. Dah duk i'ah, dah duk rasa-rasa macam Islam yang Muhammad bawa ni betul. Duk pikir-pikir sekali, tapi kalau aku masuk Islam sekali, kaum aku nanti kata apa? Dia duk jadi lagu tu lah. Masa perang Badar tu, dia duk i'ah, tapi hati ni kalau boleh tak mau pergi perang dengan Nabi. Walaupun dia belum Islam. Hati dia berat, tak mau pergi perang dengan Nabi. Tapi dia dipaksa untuk pergi juga. Pasal apa? Pasal dia belum Islam pada masa tu. Ditakdirkan Allah, dia kena tahan. Dia kena tahan semasa perang Badar. Dia kena tawan. Bila dia kena tawan, masuk dalam tahanan tu, sampai berita Al-Abbas ditawan oleh tentera Islam. Nabi SAW jatuh yang mata. Nabi teriak, tak boleh lah. Dia dengar pakcik dia kena tahan. Nabi ni yang kata Nabi Muhammad ni, walaupun duduk di pihak musuh, tapi pakcik, pak benakan betul. Al-Abbas dengan bapa Nabi Abdullah ni dua beradik. Bila orang main habaq dekat dia kata Abbas salah seorang yang kena tahan, dia sebab tu lah. Dia dah tak boleh dah. Dia dah jadi kacau dah. Dia dah jadi macam-macam dah. Pasal apa? Salah seorang anak Al-Abbas ni, Abdullah bin Abbas, itu orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ni panjang tentang cerita Abbas kena tawan ni. Dan adalah Abbas itu keluar dia ke dalam perang itu dengan tergagah. Dipaksa ni dia beritahu dah. Dia sebenarnya tak mau pergi, tapi dia terpaksa kena pergi. Pergi jadi lagu tu pula, kena tawan pula.
yang kemudiannya dia dibebaskan, yang kemudiannya dia masuk Islam, yang kemudiannya dia menjadi orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, firman Allah, balis sa'atu mau'iduhum. Tetapi hari kiamat itu adalah hari yang dijanji mereka itu dengan azab yang cukup. Yang kata orang yang menentang Islam ni, mai hari kiamat, mailah hari yang Tuhan janji. Depa akan dilanyok cukup-cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kalau ada kawan yang bukan Islam ni, try bila tuan-tuan, try bila cakap dekat dia apa macam mana, try bila kok dia boleh tertarik dengan nak mai ke Islam ni, tarik bila. Pasal kita kawan dengan dia, kita baik dengan dia, dan dia pun orang baik. Cuma malang dia apa dia? Yuladu kafiran wa yahya kafiran. Dia dilahirkan sebagai orang kafir. Wa yahya kafiran, dia hidup sebagai orang kafir. Nasib dia, beranak keluar mai mak pak bukan Islam, dia sambung tu ialah dia jadi orang bukan Islam. Wa yahya kafiran, dia hidup sebagai orang kafir. Janganlah sampai wa yamutu kafiran, jangan sampai dia mati kafir. Antara hidup dia dengan mati dia try dakwah bagi jalan. Hari Isnin, berapa 17 hari bulan ke apa ke? 17 hari bulan 11 ni. Saya buat satu ceramah di komplek masyarakat penyayang sebelah rumah Governor Pulau Pinang tu. Caring Society Complex. Komplek masyarakat penyayang sebelah rumah Governor Pulau Pinang tu, dia panggil Yusuf ST. Dia bekas padri besar di Texas, Amerika. Padri besar dia. Dia bukan padri kecil-kecil ni, dia padri besar, senior priest di gereja sana. Allah buka hati. Islam dia lah ni. Sudah jadi Islam, dia study tentang Islam. Injil ni dia hadam lah, tak ada masalah. Kawan padri besar, dia convert, dia masuk Islam, dia study tentang Islam ni, kalah kita ni. Dia potong kita lah kefahaman dia tentang Islam. Hari ni dia pergi bagi ceramah merata tempat. Ni dia panggil mai di komplek masyarakat penyayang Pulau Pinang hari Isnin 17 kalau tak silap, 17 November. Dia buat 3 hari, 15, 16, 17. Hari yang 17 tu ceramah dia bertajuk ni, nak cerita tentang berapa ramai dah padri di Amerika masuk Islam. Itu tajuk hari 17. Hari 16, hari 15 tu dia ada tajuk lain lah. Dia ada tajuk lain. Dia nak cerita. Tuan-tuan boleh masuk internet, boleh type nama dia, boleh tengok muka dia macam mana. Muka dia selepas dia masuk Islam. Yang muka Allah Ta'ala bagi putih, bersih, jernih tuan-tuan, dengan janggut kembang dia, dengan apa, tengok, ya Allah tuan-tuan, lari kita kalau tengok. Pasal apa? Malu kita ni. Kita tengok gambar dia, tengok muka kita, karut kata kita ni. Muka kita ni tak boleh pakai dia muka. Kan? Baru masuk Islam, Allah bagi kat dia macam tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Ruang dakwah dia ada di sana. Pasal apa? Pasal kita tak mau. Dia kawan kita. Kita tak mau esok ni apa dia, ujung hidup dia ni, dia kena azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka azab di Badar itu hanyalah pendahuluan sahaja. Dia begitu. Kafir musyrikin Makkah yang mati semasa perang Badar tu mati dalam keadaan hina tuan-tuan. Dalam Sahih Bukhari baik, dalam Sahih Muslim baik, cerita tentang mayat-mayat yang mati di dalam perang Badar ni. Mayat-mayat musyrikin yang mati dalam perang Badar ni dikutip dan dilempar ke dalam khalid. Di dalam khalid, dia kata khalid ni apa dia? Satu lubang besar. Dilempar mayat bertimbun-timbun, kambuh. Gitu aja tinggal. Macam mana bangkai menatang mati. Begitu kesudahan dia. Mati dalam keadaan yang macam tu. Tuhan kata apa? Itu baru permulaan. Tapi azab di akhirat esok lebih teruk lagi. Duk tunggu mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, was-sa'atu adha wa amar. Dan azab kiamat itu terlebih dahsyat dan terlebih pahit daripada azab dunia ini. Tuan-tuan, kalau kita biasa susah atas dunia, itu bukan bandingan susah di neraka Allah di akhirat esok ni. Kalau kita rasa kita susah sangat kita ni atas dunia ni, itu tak ada apa-apa berbanding dengan susah kalau kena masuk neraka esok ni. Bukan bandingan kesusahan yang ada di atas dunia ni. Firman Allah, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Bahawasanya segala kafir musyrikin Makkah itu pada dalam dhalalah, depa dalam sesat.
kebinasaan dunia dengan bunuh dan api yang menyala di akhirat. Nanya mereka ni. Di atas dunia, mereka ni fi dalal, dalam sesat. Tak nampak kebenaran. Tak nampak Islam tu benar tu, tak nampak ke mata mereka. Mereka ni dalam dalal, dalam sesat. Itu atas dunia. Akhirat, wa su'ur. Dia kata su'ur daripada neraka sa'ir. Di antara nama-nama neraka Allah ni apa dia? Sa'ir. Esok, sudahlah atas dunia hidup dalam kegelapan, tak nampak kebenaran. Mati esok, su'ur. Masuk di dalam neraka sa'ir Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yushabuna finnar ala wujuhihim. Ni dia nak main dah cerita. Apa Tuhan nak buat ke orang yang mati musyrik, orang yang mati kafir. Apa Tuhan buat kat mereka di sana esok ni? Yawma yushabuna finnar ala wujuhihim. Iaitu di akhirat nanti. Hari di mana diseret mereka itu di dalam neraka. Tertiarap di atas muka mereka itu. Tuan-tuan tengok, Allah pilih perkataan untuk nak menggambarkan azab mereka di sana. Ni, Quran ni kalam Allah. Kalam Allah. Allah purposely, secara sengaja memilih tu perkataan tu. Kalau Allah kata mereka ni akan dihumban ke neraka, cukup dah. Tapi Allah dia tak sebut in general, dia tak sebut umum mereka ni akan masuk neraka. Dia sebut tu nak masuk neraka tu macam mana? Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Dia kata hari di mana mereka ni akan diheret di atas muka mereka sebelum dihumban ke neraka. Tuan-tuan, Tuhan bukan saja sebut perkataan ni. Tuhan pilih perkataan ni. Nak bagi apa? Nak bagi manusia baca. Bila manusia baca, benda tu hopefully, harap-harap melekat di hati dia. Takut dia untuk nak bantah Allah subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Baik, dia kata firman Allah, zuqu massa saqar. Tak cukup lagi dengan tadi ni. Tuhan kata apa? Sambil duk heret mereka ni sebelum nak lempak ke neraka tu, duk heret mereka atas muka mereka ni, zuqu massa saqar. Rasa olehmu akan kena neraka jahanam bagi kamu itu. Malaikat kata pula, zuqu, nah pada muka hang, ambil hang rasa apa yang hang duk tak percaya selama ni. Kadang tuan-tuan, sakit cedera berdarah tu satu sakit. Sakit kena sindiak ni lagi sakit. Baik satu orang main, dia tampak kita pang, kata sekali dia pergi. Sakit. Daripada depan ramai, dia perli kita. Ui. Yang tu tuan-tuan, serban boleh terongkai. Pasal apa? Sakit kena kata tu lebih tajam daripada sakit kena penampak. Orang yang akan masuk neraka, dua-dua kena. Sakit kena heret ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Heret bagi muka ni, duk terheret atas jalan ni. Bukan jalan kita ni, jalan neraka. Dah sakit dah. Malaikat tambah lagi sikit. Malaikat kata apa? Zuqu, nah pada muka hang, ambil hang terima pada atas tak percaya hang masa hidup dulu. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya kami, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, atas tiap-tiap suatu yang kami jadi akan dia itu dengan ketetapan, dengan takdir. Tuhan, dia ada takdir dia. Dia ada perancangan dia. Tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala, dia ada master plan dia. Master plan, tahu? Tarik Buntak ni dia ada satu master plan. Satu plan besar. Di mana nak buat kawasan perumahan, di mana nak buat pintu ayang, di mana nak buat kelang, di mana nak buat kawasan. Dia ada master plan dah. Buka master plan tu tahu dah, sebelah sini akan jadi housing settlement, kawasan perumahan. Sebelah sini factory area. Kawasan ni kawasan factory. Kawasan ni nak buat playground untuk budak-budak pergi main petang-petang. Dia ada dalam master plan dia. Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua ni, dia ada master plan dia. Master plan dia tertulis sejak azali lagi. Tulis dalam master plan Allah tu dah tahu dah tarikh bila sangka kala nak ditiup.
yang menandakan kiamat dah nak main. Ada dah dalam master plan tu. Tunggu saja sampai time tu dia trigger. Sampai time tu on the dot. Tetap atas satu time yang Allah tentukan, tak lari walau satu second pun, berlakulah kiamat. Semacam mana kita nak mati bila? Ada dalam master plan Tuhan. Kita tak tahu. Kita ada anak 5 orang. Kita duk ingat. Kita duk ingat-ingat. Kita mati anak kita, semayang mayat kita. Kita duk ingat macam tu. Belum tahu tuan-tuan. Mungkin kita kena semayang mayat anak kita. Dia pi dulu. Dia nak pi dulu daripada kita tu ada dalam master plan Tuhan. Kita tak tahu. Kita ikut otak kita. Kita dengar aku orang tua nanti sakit dulu, sakit nanti mati dulu. Kita duk ingat lagu tu. Dalam master plan dia tak tertakluk kepada syarat-syarat ni semua. Tuhan dah tentu dah. Aku bagi dia ni umur takat 7 tahun. Aku bagi dekat dia ni umur takat 17 tahun. Dia ni aku bagi takat 25 tahun. Tuhan dah tentu dah. Sampai dia punya time, trigger. Jalan. Mak hang sayang dekat hang macam mana pun, ayah hang tak mau berenggang dengan hang macam mana pun, bini hang tak mau lepas hang macam mana pun, hang kena pi. Pasal apa? Time sudah sampai. Benda ni yang ayat ni kata ni. Dia kata apa? Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami akan tiap-tiap sesuatu yang kami bagi jadi itu ada takdirnya, ada ketetapan dia. Yakni tiap-tiap sesuatu yang telah ditakdirkan Allah sejak azali dulu. Sama ada dia berkaitan dengan soal iman dan kufur, ataupun soleh dan fasik, ataupun kaya miskin, mulia hina, disurat pada Lauh Mahfuz. Tulislah benda ni. Diketahui Allah akan jatuh pada waktu yang maklum padanya. Waktu yang ditentukan, benda tu akan jadi. Dan telah sabit dengan dalil yang naqli dan juga akli yang putih daripada kitab dan sunnah dan ijma' sahabat tentang berlakunya benda-benda ni daripada kalangan salaf dan khalaf atas isbat tentang takdir Allah pada tiap-tiap sesuatu itu. Kita tengok depan mata, benda jadi sungguh. Macam Tuhan kata ni, dia jadi sungguh. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil bas. Dan tiadalah perintah kami pada tiap-tiap suatu itu melainkan seperti sekelip mata pada cepatnya. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata, benda yang aku tetapkan, benda yang aku perintahkan jadi itu, dia jadi ni kalamhin bil basar. Dia jadi ni seperti mana kelip mata ya. Tuhan boleh buat. Sekelip mata ya. Tuan-tuan, orang nak mati aksiden ni. Oh, wal'iyazubillah. Orang nak mati aksiden ni. Sekelip mata je. Sekelip mata je. Duk bawa kereta elok-elok, tak mengantuk, tak apa. Semua elok, segar, sihat, tak ada masalah apa. Handphone bunyi dalam poket. Seluk dalam poket nak ambil handphone. Ambil bawa keluar, tunduk nak tengok handphone tu. Bam, belaga di depan. Habis. Bilamhin basar. Allah kata, aku kalau aku nak bagi jadi benda yang aku mau ni, sekelip mata je jadi. Tak sangka benda nak jadi tu. Duk bawa kereta elok-elok ni, dia bini anak duk dah 3 belakang, duk bawa kereta elok-elok ni, tahu tengok depan tu. Tengok depan satu lori trailer potong satu bas main masuk lorong kita. Tuan-tuan kan tak baca surah abang ni, duk cerita duk jadi ni, kawah terselamat ni, dia cerita apa? Dia kata, saya duk belakang kereta yang mangsa satu keluarga mati ni, saya duk belakang dia. Saya nampak tu daripada arah yang bertentangan tu, dia kata satu bas ekspres, satu lori pula potong dia. Kalau bas potong lori tak apa, lori potong bas. Potong, dia kata, duduk betul dengan jalan kami nak pergi ni. Saya duk ingat dah, dia kata, kena dah kereta depan ni, mesti tak. Baru duk ingat kena dah depan. Dia ni dan simpang macam manakah, serendih dinding aja. Kaca pecah berdarah sikit. Kereta depan, satu keluarga habis. Kalamhin basar. Sekelip mata ya. Pum, Allah ambil 5 sekeluarga. Ni yang Allah duk bagi tahu dekat manusia ni.
Maksud dia apa? Dia kata melainkan kalau Allah nak satu-satu benda jadi, melainkan seperti sekelip mata pada cepatnya, iaitu kun fayakun. Jadi maka jadilah ia. Itu dia Tuhan kata. Entah nampak tak yang kata Tuhan kita ni dia kuasa dia macam mana? Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ni kuasa dia macam mana? Semalam mukadimah di Masjid Sultanah Bahia Hala Stang saya baca satu hadis cerita tentang Nabi SAW. Satu hari masa Nabi duduk di Madinah kena sana, kena kemarau. Nabi bagi khutbah Jumaat, tengah Nabi duduk bagi khutbah Jumaat, bangkit satu badui. Bangkit badui ni tengah Nabi duduk khutbah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, halakal mal wa ja'al ayal. Dia terus bangkit bercakap, Nabi tengah khutbah Jumaat. Dia bangkit, dia tak boleh tahan dah dengan kemarau yang menimpa ni, dia dah tak boleh tahan dah. Dia bangkit berdiri, Nabi tengah khutbah, dia kata, ya Rasulullah, halakal mal. Dia kata, ni harta benda kita rosak habis ni, kemarau teruk ni. Waja'al ayal. Dia kata rakyat kelaparan, kebuluran. Pasal apa? Pasal kemarau memusnahkan tanam-tanaman. Fad'ullaha lana. Dia kata, ya Rasulullah, tolong saya minta dekat Allah, tengok sahal kita ni, awak ni jadi macam ni. Farafa'a yadayhi. Nabi terus angkat tangan dia. Nabi minta doa kepada Allah, minta, ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah, turunkanlah hujan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis tu, dia kata takdan Nabi buat turun tangan doa tu, takdan Nabi buat turun tangan, tengok pokok hujan mai penuh dah di atas ni. Tu dia yang kata Allah ni iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi pasal apa? Pasal Nabi kekasih dia minta, dia tak boleh tahan. Nabi baru angkat tangan sebut, ya Allah, turunkan hujan. Mai terus pokok hujan ni. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku nampak awan bawa pokok hujan ni kal jibal. Dia kata seperti bukit mai. Dan dia kata, Abu Sa'id Al-Khudri kata, demi Allah, dia kata sebelum Nabi turun daripada mimbar tu, dia kata hujan turun sehingga membasahkan janggut Nabi SAW. Tuan, tu yang kata bukan Nabi punya kuasa, itu Allah punya kuasa. Tetapi Allah perkenan doa Nabi SAW. Kemarau berapa lama? Abu Sa'id Al-Khudri kata sebelum Nabi angkat tangan minta doa, tak nampak sikit pun awan, melainkan langit cerah terang menderang, tak ada tanda-tanda nak hujan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah peringat lagi sekali, dia kata kalau aku nak buat satu-satu benda kalamhin bil basar, sekelip mata aja, kun fayakun, jadi maka jadilah dia, tiada bertangguh-tangguh lagi. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami binasa akan segala yang serupa seperti kamu pada kufur daripada umat yang dahulu kala. Maka adakah seorang daripada kamu yang mengambil pengajaran? Tuhan kata tolonglah ambil iktibar. Berapa banyak dah umat yang bantah, yang derhaka aku, yang cabar aku musnahkan mereka semua. Tak adakah Tuhan kata dalam ayat ni, fahal min muddakir, tak adakah seorang daripada hampa yang duk dengar Quran ni boleh ambil iktibar tentang benda ni? Tuhan tanya dalam ayat ni, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan tiap-tiap sesuatu yang mereka itu kerjakan itu telah tersurat pada suratan malaikat hafazah. Yang ni yang takut. Tuhan dia kata apa? Dia kata wa kullu syai', tiap-tiap satu benda yang kita buat atas dunia masa kita hidup ni, fi zubur, semua ada rekod oleh raqib dan atid. Tuhan bagi amaran sebenarnya. Setiap manusia, Islam atau kafir, sama. Ada kiraman katibin, ada raqib dan atid. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan di sisinya ada raqib, ada atid yang duk catat apa benda dia buat. Hari ni pergi mana? Every single second, every single minute, every single hour.
Ke mana pergerakan kita? Ke tempat baik ke tempat tak elok ke? Kita buat benda baik ke benda tak elok ke? Kita amanah ke kita pecah amanah ke? Apapun, everything recorded. Semua sekali direkod. Dan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dia kata telah dicatat, telah tersurat pada suratan malaikat hafazah. Dia kata, wa kullu saghirin wa kabirin mustafa. Dan tiap-tiap urusan, sama ada kecil ataupun besar, sama ada dosa ataupun pahala, sama ada apa ataupun ibadah, tersurat semua itu pada Lauh Mahfuz. Tidak akan hilang sesuatu pun. Kita buat apa pun semua ada catatan. Sana esok dia buka balik. Iklan apa dalam TV yang duk tunjuk dia ni, tengok-tengok bil dia keluar panjang, turun tangga, pi sampai atas jalan raya, kona kot kedai. Iklan mana? Ada satu iklan dalam TV tu tunjuk dia buka-buka bil-bil terlepas duk golek pi turun pi kot lorong mana lalu kot bawah meja kedai makan duk pi tu. Lagu itulah rekod kita di sana esok ni. Umur kita berapa panjang? Lagi panjanglah rekod tu nanti nak pi. Duk ligan rekod tu saja ni, duk pi tak apa. Duk sambil duk ligan sambil duk kali tengok awak dakwah merah mo ni. Lah tu leceh lagi. Awak duk main dakwah merah. Tuan-tuan, pasal apa? Every single things recorded. Semuanya ditulis oleh malaikat hafazah. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Bahwasanya segala golongan yang muttaqin, yang bertakwa itu pada dalam syurga. Dan di dalam syurga itu ada sungai. Yakni orang yang takut Allah, junjung segala suruh tegah Allah dan Rasul. Mereka itu di dalam syurga. Dan minum mereka itu daripada sungai syurga. Yang ada 4 macam sungai itu. Iaitu satu, sungai daripada air. Dia kata, dalam syurga ada 4 macam sungai. Sungai daripada air, sungai daripada susu, sungai daripada madu, dan sungai daripada khamar, daripada arak syurga. Ada 4 macam. Pilih mau yang mana. Kita hari ni pergi tengok, hamu ayak nyok kah, hamu ayak jagung kah, hamu ayak bandung kah, hamu ayak parit kah. Dia pilih ayak parit ni, tak ada akal ni. Tuan-tuan, hari ni ceritanya. Masuk syurga esok dia bagi 4 batang sungai. Hamu yang mana pi? Selain daripada tu ada Al-Kawthar, telaga Nabi. Yang telaga Nabi SAW ni dalam syurga esok ni, Nabi kata siapa yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala cedok minum seteguk, dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Seteguk aja. Tapi Nabi kata apa? Tapi ada di kalangan umat manusia ni yang cuba untuk menghampiri telaga aku. Belum sempat dia sampai dekat, malaikat halau dia. Ada juga. Tuan, ni semua ni episod yang keberapa esok ni. Kita akan tengok gambar-gambar ni semua. Ni, lah dengar dulu. Esok sampai time kita di sana esok, relate balik, kaitkan balik dengan kita dengar ni. Oh, yang ni aku dengar di Taman Krian hari tu ni. Tak apalah apa, kita yang kena halau. Wala'iyazubillah. Baru duk nak pergi, duk nampak kausar. Orang lain semua pakat duk terekam pergi, dapat sibuk keluar main muka cerah aja. Kita duk himpit, Zabaniah duk ada depan. Nabi mana? Yang Nabi mana? Tu tunjuk Nabi sana. Sana apa hang sana? Dia tunjuk pergi ke lain. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baru nak cari balik awak pasal apa ni, pasal apa? Ingat balik, oh Taman Krian punya cerita, mana aku masuk geng lain lah. Dia kata, pergilah aku kali ni. Tuan-tuan, dia nak jadi esok ni. Ni hak Quran duk bagi tahu, hak hadis duk bagi tahu ni esok dia nanti mai depan kita. Dia jadi macam mana yang Allah bagi tahu, macam mana Nabi bagi tahu. Dia jadi. Pasal apa? Allah, Nabi tak bohong dengan kita. Allah dengan Nabi tak bohong kita. Dia habang awal-awal kat kita supaya kita tak pilih jalan silap yang mengakibatkan menyesal kendian esok ni. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, fi maq'adin sidq, dan pada majlis yang benar, tiada padanya percakapan lara dan tiada percakapan dusta bohong. Bersalahan dengan majlis dunia, tiada lepas daripada lara dan dosa. Syurga ni dia satu majlis. Majlis apa? Yang kata syurga ni majlis yang sidq, majlis yang benar. Tidak ada lara, tidak ada benda dosa, tidak ada benda karut, tidak ada. Syurga ni tempat elok.
Ahlul jannah, yang kata ahli syurga ni, jangan kata kencing berak, tak ada. Tak ada. Jangan kata kencing berak, tak ada. Ludah pun tak ada. Bersihnya yang kata syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Ada orang satu orang lain buruk, dia kata kat saya, oh, betul Ustaz, daripada dalam syurga itu tak ada kencing, tak ada berak. Cerita betul. Memang ada cerita terang dalam hadis. Dia kata tapi, dia kata orang yang tak kencing tak berak ni orang sakit, dia kata. Nak buat layak buruk pula aku kejam dalam kolah tu tak lagi saja kan. Nak layak buruk, nak buat layak buruk. Tuan-tuan, tengoklah sama. Quran hadis ni bukan cerita dia nak pergi macam tu. Ini cerita betulnya. Jangan-jangan duk pergi kona macam tu, pergi duk buat layak buruk, pergi duk leceh tuan-tuan. Esok sana esok Tuhan hantar mai satu malaikat ajak dia layak buruk, baru dia adakan. Tak larat kot dia nak lawan ni. Hang jawab tu ni, malaikat kata ni, hang jawab ni, malaikat kata tu ni, dah dia tunjuk pintu, hang pergi pintu tu. Dia kata sudah. Tuan-tuan, jangan buat main-main dengan benda-benda macam ni. Nah, jadi Allah bagi tahu dalam ayat ni, yang kata syurga ini satu majlis. Majlis macam mana? Majlis yang tidak ada lara, majlis yang tidak ada dosa. Bahkan dia adalah majlis yang bersih, semata-mata bersih, tidak seperti majlis dunia. Inda malikin muqtadir, pada sisi raja yang teramat mulia lagi amat berkuasa. Syurga ni duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia Allah ni? Malik Yaumiddin. Dia raja yang memiliki hari akhirat. Hari akhirat tu dia punya. Hari atas dunia ni ambil. Siapa nak ambil? Akhirat esok ni Allah punya. Dia tak bagi ke orang dah. Atas dunia ni Allah ni dia mustakhlifukum fiha. Allah melantik kamu menjadi khalifah, menjadi ganti dia untuk menguruskan dunia. Tapi akhirat esok dia tak lantik siapa dah. Akhirat esok Allah adalah raja yang memiliki hari itu. Dia kontrol sepenuhnya. Maka duduk di akhirat, di alam akhirat esok, di syurga esok, inda malikin muqtadir, duduk pada sisi raja yang teramat mulia, lagi amat berkuasa, yang tiada lemah akan dia oleh sesuatu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Arhamur Rahimin. Dia kata. Nah, wallahu alam. Dia habis surah Al-Qamar. Lepas ni insya-Allah dia akan masuk surah Ar-Rahman Makkiyah. Surah Ar-Rahman Makkiyah. Ar-Rahman ni kalau kita dengar apa nama Abdul Rahman Sudais baca, kalau boleh biar tak usah habis semayang pun tak apa. Dan semayang dia start tu dia kata Ar-Rahman, dia start Ar-Rahman, 'allama al-Quran. Kita tak cantik ah. Cantik. Ambil 15 minit satu rakaat pun tak apa. Sedap, bacaan sedap. Satu surah ni pun dia sedap satu macam. Dia punya apa, orang mengaji sastra ni dia tahulah apa dia punya, apa dia panggil rima ke, dia punya apa, kita pun tak erti kan. Orang-orang jenis ahli sastra, jenis duk boleh karang puisi, jenis cakap wujud. Pak Haji Sain mungkin boleh, Pak Haji Sain. Pasal tadi dia dah bagi satu pantun kat saya memang tak boleh jawab pantun tu kan. Ni orang bahasa dia nanti tahu macam mana cantiknya surah Ar-Rahman ini. Surah Ar-Rahman ini adalah surah Makkiyah, saya kata. Dia turun selepas daripada surah Ar-Ra'du, buruh. Selepas surah Ar-Ra'du turun surah Ar-Rahman. Di antara intipati surah Ar-Rahman ni kita gezek dulu. Bulan 1 insya-Allah kita baca. Cuti lagi bulan 12 cuti ni sekali. Kan? Jadi bulan 1 insya-Allah kita baca surah Ar-Rahman. Intipati surah Ar-Rahman ni apa dia? Yang pertama sekali Allah nak abang kat kita. Kita ni manusia yang hari ni boleh bercakap pandai ni. Cakap pandai. Kita boleh kona kot tu, boleh kona kot ni, boleh macam-macam cakap pandai ni. Siapa yang ajak kita bercakap pandai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Adam alaihi salam dijadikan dalam syurga dulu, Allah hantar main malaikat ajak Adam, bagi tahu yang ni panggil apa, yang ni panggil apa, yang ni panggil apa. Daripada perkataan, disusun perkataan membina satu ayat sampai boleh berkalam, berkata bicara, boleh bercakap sedap dan sebagainya. Yang mengajak manusia bercakap ni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman, Tuhan dia remind balik benda ni. Hampa jangan ingat hampa cakap pandai ni kerana hampa pandai. Hampa cakap pandai ni kerana aku yang ajak hampa bagi cakap pandai. Tuhan nak bagi tahu yang tu.
Itu intipati surah Ar-Rahman. Yang kedua, surah Ar-Rahman ini juga nak cerita kepada kita bahawa last semua makhluk akan binasa. Allah dia panggil Khaliq. Khaliq maksudnya yang mencipta. Kita yang kena cipta ni makhluk. Makhluk masuk kena cipta. Apa juga benda yang nama makhluk, nama dia makhluk, dia kena cipta, Tuhan kata akan dibinasakan semua sekali. Nak boleh ke jadi akhirat tu, nak jadi kiamat, kemudian nak jadi akhirat, hari akhir, nak settle urusan manusia, hisab dan sebagainya ni, sebelum nak start alam akhirat tu, Allah akan make sure nama kata makhluk mati semua dulu. Sehingga kan malaikat maut pun kena mati masa tu. Nama dia Malakul Maut. Israel ni bukan nama yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis, tak ada lah. Israel ni orang Melayu panggil. Israel kan kita ni sampai jadi lagu. Bila Israel datang, Israel tu bukan, Nabi tidak pernah sebut malaikat maut ni nama Israel. Nabi sebut malaikat maut ni nama apa? Malaikatul Maut. Malakul Maut. Dia panggil itu. Itu nama hadis dia begitu. Dia ni kerja duk cabut nyawa. Sebelum kiamat, dia mesti mati juga. Sebagai nak memenuhi syarat makhluk mesti mati. Hanya yang tinggal Allah saja. Barulah berlaku apa yang dikatakan alam akhirat. Barulah semua yaumul ba'ts, hari kebangkitan semula di mahsyar. Barulah berlaku yang kata matahari turun mes jengkai atas kepala ni. Barulah berlaku yang kata mizan, neraca yang nak timbang amal manusia tu tersergam duk ada di situ. Barulah berlaku manusia di dua kelompokkan, manusia yang nak pergi syurga dengan manusia yang nak pergi neraka. Manusia yang nak pergi neraka ni ditetapkan dah apa dia nak kena masa di mahsyar tu. Jadi masa tu peluh ni sampai buku lali, sampai lutut, sampai paha, sampai pinggang, sampai dada, sampai pakai hidung, sampai atas daripada cuping telinga. Manusia duk kena tercungak-cungak dah. Allah dah bahagi dah pada masa tu. Baru dibentangkan yang kata sirat. Yang kata sirat tu, titi tu dibentangkan daripada balik ni sampai balik sana syurga, di bawah api menyala. Yang kata sirat itu Allah letakkan pencangkok yang manusia lalu dia cakok, manusia lalu dia cakok, manusia lalu dia cakok. Ada manusia yang diizinkan Allah berdesuk lintas tengok-tengok dia ada di sana. Ada yang Allah nak bagi dia lepas juga, tapi dia lepas dalam keadaan mengesot nak lepas pi, mengesot cak kena cakok, bergedebak jatuh isi daging dalam neraka, api sambak naik, kesot, akhirnya Allah izin sampai juga. Ada yang duk pi, boom, jatuh ke bawah, terus habis hangis di bawah sana. Pun ada juga. Sebelum nak jadi benda ni semua, mesti mati semua dulu. Hari ini dalam surah Ar-Rahman, dia akan cerita tentang benda ni. Makhluk akan binasa semuanya. Kemudian intipati dia juga, dia nak cerita tentang seluruh ciptaan yang Allah buat dalam dunia ni adalah nikmat kepada satu sama lain. Allah bagi jadi rusa. Siapa boleh nikmat dengan rusa? Kita. Ada boleh nikmat dengan rusa? Rusa boleh duduk lari, nampak orang lari tadi. Manusia ni boleh jual daging rusa sekilo berapa, sekong rusa boleh berapa kilo. Nak buat masak jenis sup kan, nak buat masak kurma ke apa ke. Rusa tu menjadi nikmat kepada manusia. Allah buat pokok-pokok, Allah buat buah-buahan, Allah buat segala macam benda ni, semua ciptaan Allah ni adalah nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Setelah dia cerita tentang semua nikmat yang Allah bagi kepada manusia ni, dia main satu ayat popular dalam surah Ar-Rahman ni. Dia main satu ayat popular apa dia? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia main ayat tu. Ayat tu dia main redundantly. Dia main berulang-ulang kali. Dia repeat berapa kali dalam surah Ar-Rahman ni. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi tahu. Aku bagi dekat hangpa nikmat macam ni. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia tanya balik, nikmat Tuhan yang macam mana yang hang nak dustakan? Tuhan tanya. Aku bagi dekat hang macam ni, hang dustakan nikmat tu. Aku bagi dekat hang macam ni, hang dustakan nikmat tu.
Aku bagi dekat hang nikmat ni. Hang dustakan nikmat tu. Apa benda yang hang tak dustakan? Tuhan tanya macam tu dalam surah Ar-Rahman. Itu sebab bila baca surah Ar-Rahman ni, dia main ayat dia ulang ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu, itu Tuhan tanya kita. Hang sampai umur ada lah ni, berapa banyak nikmat yang Tuhan jadikan hang kecap habis. Hang dah kecap dah nikmat berkeluarga, hang dah kecap dah nikmat harta benda, hang dah kecap dah nikmat kesihatan, hang dah kecap dah segala nikmat, hang dah kecap dah. Pasal apa hang duk dusta Tuhan lagi? Pasal apa hang duk bantah Tuhan lagi? Pasal apa hang nak lawan Tuhan lagi? Ini persoalan besar yang terkandung di dalam surah Ar-Rahman ini. Di samping dia juga menceritakan tentang asal kejadian manusia dan juga asal kejadian jin dan syaitan. Dia ada cerita. Manusia jadi daripada apa kita tahu semua dah. Cuma kita akan tengok dia cerita macam mana dalam ayat ni. Jin, iblis, syaitan tak sama. Iblis, syaitan Allah bagi jadi daripada api. Jin bukan daripada api macam mana iblis, syaitan. Dia dijadikan daripada percikan api. Marij dia sebut dalam Quran. Jin dijadikan daripada marij, percikan api. Dia akan cerita benda ni dalam surah ni. Yang penting apa tuan? Minta Allah bagi sihat kita, Allah bagi panjang umur kita. Bulan 1 kita dah baca. Kalau ustaz ni jalan dulu, baca sendiri. Faham ni? Lagu tu aja. Cerita dia lagu tu aja kan. Jalan dulu, apa nak buat? Fatihah bagi kat dia, bacalah sendiri. Apa yang Allah nak beritahu kat kita dalam surah Ar-Rahman ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah kekalkan kita atas iman dan hidayah. Allah kekalkan kita hidup sebagai orang yang beriman, mati kita dalam keadaan beriman, bangkit kita esok bersama dengan golongan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la